Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman, suci itu adalah sebahagian daripada iman, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah itu kedua-duanya memenuhi atau memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu adalah cahaya, kata Nabi. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah keterangan. Was-sabru diya'un, dan sabar itu adalah sinaran. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Al-Quran itu boleh jadi menjadi hujjah, yakni dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, itu terjemahan secara sepintas lalu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara penting dalam agama di dalam hadis yang dibacakan tadi. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah sebahagian daripada iman. Pada hadis ini Nabi mulakan dengan kesucian itu. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah ketika menghuraikan hadis ini, memetik kata-kata Imam Ghazali, mengartikan kesucian atau kebersihan yang dimaksudkan pada hadis ini ialah dengan kesucian hati daripada sifat-sifat yang keji, seperti sifat curang, dengki, dendam dan segala penyakit-penyakit yang dicela oleh syarak. Kerana apa kata Imam Nawawi? Kerana keimanan yang sempurna adalah dengan kesucian dan kebersihan hati daripada segala nodaan sifat-sifat yang dikeji tersebut. Oleh itu, Imam Nawawi menegaskan pula bahawa barang siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, ia mendapat sebahagian daripada iman. Dan barang siapa bersih hatinya daripada segala sifat yang dikeji atau penyakit-penyakit hati tersebut, maka sempurnalah imannya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menyucikan hatinya daripada segala sifat-sifat yang dikeji tersebut, maka kuranglah dan tidak sempurnalah imannya. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman seseorang itu. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, berkata para ulama, setengah ulama menurut pandangan Imam Nawawi berkata bahawa barang siapa yang membersihkan hatinya, kemudian ia berwuduk, mandi dan mendirikan sembahyang, maka itu berarti dia telah mengerjakan sembahyang itu dengan mengumpulkan kedua macam kesucian sekali. Kerana siapa yang mendirikan sembahyang semata-mata dengan kebersihan anggotanya yang tertentu sahaja, maka berarti ia baru melakukan satu bentuk kebersihan. Sedang Allah tidak memandang melainkan kepada kesucian hati, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis baginda yang bermaksud yang selalu kita dengar, Nabi kata bahawa Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan warna kulit kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang dan melihat serta menilai kepada hati-hati kamu. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kemudian Nabi SAW menyebut di dalam hadis tadi, kata Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimah ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, kata Nabi. Ini berarti ganjaran atau pahala mengucapkan kalimah alhamdulillah serta memahami maknanya dan beramal dengan maksudnya, maksud kalimah alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan kebajikan di akhirat kelak. Demikian juga kata Nabi, subhanallah, alhamdulillah, memenuhi ganjaran keduanya akan ruang di antara langit dan bumi, tak kira berapa luas ruang di antara langit dan bumi. Ini berarti
Kalaulah ganjaran itu dijadikan seperti seumpama satu badan, maka badan itu adalah dapat memenuhi ruang tersebut, yang menunjukkan betapa banyaknya ganjaran yang diberikan kepada orang yang menyebutnya dengan cara yang sebenarnya. Alhamdulillah, subhanallah. Bukan susah kita nak ucap di lidah. Bukan berat untuk kita ungkapkan di lidah kita. Tapi dua kalimah ini walaupun mudah untuk disebut, tak payah. Tetapi ganjaran yang Allah berikan adalah amat besar. Sehingga kan kata Nabi, ganjaran pahalanya itu mampu memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Sebab itulah tuan-tuan, pas sembahyang lebih-lebih lagi, kita duduk berwirid, ucapkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Karena ini di antara ruang ataupun di antara peluang yang akan memberikan kepada kita ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang ni, kan? Tunggu Ustaz lepas daripada sembahyang duduk belakang tu imam, atau mungkin kita sembahyang seorang diri. Lepas daripada beri salam ni, wirid sikit, ucap alhamdulillah, pegang buah tasbih. Kira setiap kali lepas daripada kita sembahyang. Kerana semua ni sudah tentunya bukanlah satu amal yang sia-sia, tetapi amal yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengibaratkan kepada kita ucapan subhanallah, alhamdulillah, yang diucapkan dengan penuh penghayatan, memahami maknanya serta beramal dengan maknanya, maka ia ganjaran tadi ni memenuhi ruang di antara langit dan juga bumi. Hari ini kita tak nampak balasan ganjaran pahala ni, tidak nampak pada mata zahir kita. Tapi esok bila kita balik di akhirat, sebagaimana Nabi sebut, bila kita berada di hadapan Allah, walaisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada orang yang menterjemah di antara kita dengan Allah. Waktu tu kita akan beralih belah kanan, kata Nabi. Kot-kotlah belah kanan kita ni ada siapa-siapa yang boleh tolong, boleh bantu kita, adik-beradik kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Tapi kita tidak melihat siapa-siapa pun, melainkan pahala-pahala yang telah kita kumpulkan waktu hidup kita di dunia dahulu. Bila beralih belah kanan ni, nampak siapa? Tak ada siapa. Melainkan nampak timbunan pahala yang kita buat waktu kita hidup di dunia dahulu. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sikit, sikitlah. Beralih belah kiri pula, Nabi kata, kot-kotlah belah kiri ni ada siapa-siapa nak tolong bantu kita. Tapi kita tak nampak belah kiri ni, melainkan timbunan-timbunan dosa yang kita buat waktu hidup di dunia dahulu. Kan? Beralih depan, Nabi kata depan nampak jurang api neraka. Ini di antara amal yang akan memberi pahala yang banyak dan juga akan menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Duduk saja-saja dalam kereta dan sebagainya, ucapkan kalimah alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut, di antara kalimah-kalimah yang sepatutnya kita amalkan selalu, Nabi kata kalimatani khafifatani 'ala al-lisani saqilatani fil mizan. Ada dua kalimah yang ringan pada lidah tetapi berat pada timbangan Allah. Nak sebut di lidah tak berat mana? Ringan sahaja. Mudah. Tapi pada timbangan Allah sangat berat. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Walaupun mudah ringan untuk kita menyebut dua kalimah ini, tapi Allah timbang dengan timbangan yang cukup berat, makna pahala ganjarannya cukup besar. Kalau kita boleh jadikan sebagai amal kita tiap-tiap hari, kita baca dia, ikutlah 100, 200, 300, 1000 kali dan sebagainya. Maka ini di antara benda-benda yang akan memberi pahala dan juga ganjaran
kita di akhirat nanti. Baik. Ulama telah menerangkan beberapa pandangan mengenai maksud yang Nabi kata kalimah alhamdulillah itu memenuhi timbangan Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah sebagai contoh atau perbandingan. Yang berarti kalau pujian kepada Allah dengan perkataan alhamdulillah itu dijadikan seumpama satu batang tubuh, satu jasad, maka tentulah badan itu memenuhinya, yakni memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Ucapan alhamdulillah kita tu, pahala ganjaran dia tu kalau dijadikan seumpama satu jasad, maka jasad tadi ni mampu memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Besarnya jasad menunjukkan besarnya ganjaran pahala yang Allah beri kepada kita. Pemurahnya Allah beri ganjaran pahala hanya dengan amal yang sedikit yang kita lakukan. Cuma kadang-kadang kita ni tak buat. Itu rugi sangat-sangatlah. Kan? Cuma kadang-kadang kita ni tak buat, rugi sangat-sangatlah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Kemudian Nabi SAW sebut kepada kita, wassalatu nurun. Ai dalam syarah dia kata salatul fardhi wan nafilati nurun, ay nurun fil qalbi wa nurun fil wajhi wa nurun fil qabri wa nurun fil hasyri, iaitu sembahyang yang kita lakukan. Sama ada sembahyang itu sembahyang fardu, sama ada sembahyang itu sembahyang sunat, adalah merupakan cahaya, menjadi cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang menyuluh hati kita, mengajak, menyuluh, memandu kita kepada kebaikan, petunjuk, hidayah Allah. Dia tunjuk kita, dia pandu kita. Maka kita tahu hak mana baik, hak mana buruk, hak mana jahat, hak mana baik, hak mana dosa, hak mana pahala, hak mana maksiat, hak mana taat. Dengan sebab kita ada cahaya petunjuk dalam kehidupan kita. Dan dia jadi cahaya wadurun fil wajhi, pada wajah muka kita. Orang sembahyang dengan orang tak sembahyang lain. Wajah seri muka tadi ni. Wa nurun fil qabri, cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di dalam kubur. Wa nurun fil hasyri, dan cahaya yang akan menerangi kita ketika mana kita berada di mahsyar nanti. Ni sembahyang yang merupakan tiang dalam agama yang dituntut kepada kita 5 kali sehari semalam. Disebut di dalam syarah juga bahawa sembahyang itu adalah cahaya, yakni cahaya yang menerangi jalan hidup yang sebenarnya. Cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dalam dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW pernah bersabda bahawa barang siapa yang memelihara sembahyangnya adalah baginya cahaya dan alasan, hujjah dan kelepasan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, yakni tidak menjaga salatnya, maka tidaklah ada cahaya baginya dalam kehidupannya. Tidak adalah baginya alasan dan kelepasan. Dan dia adalah pada hari kiamat akan diletakkan bersama-sama Fir'aun, bersama-sama dengan Haman, bersama-sama dengan Qarun, dan bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf. Siapa dia mereka ini? Tokoh-tokoh penderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat orang yang tak sembahyang, Allah letak sekali dengan mereka. Tengok sebab apa dia meninggalkan sembahyang. Kalau seandainya dia meninggalkan sembahyang kerana pengaruh perniagaannya, sibuk dengan urusan perniagaan, bisnes, menega ni sampai tak dan sembahyang, tak kira lah menega besar, menega kecil pun,
Kadang-kadang menega besar dan semayang, menega kecil tak dan semayang. Menega di pasar malam, kalut goreng, kalut duk rebus, kalut duk bungkus ni, maghrib pun terlepas. Kadang-kadang orang nak ramai time tu lah. Kita pun sibuk time tu sampai maghrib pun tak semayang. Kerana apa? Sibuk duk layan pelanggan dan sebagainya. Orang yang sibuk dengan perniagaannya sehingga tidak semayang, maka disebut dalam syarah dia akan diletakkan sekali dengan tokoh yang bernama Ubay bin Khalaf. Ni tokoh-tokoh orang-orang kafir, ketua-ketua mereka yang kafir. Mana tokoh-tokoh pembesar-pembesar yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah letak dalam kumpulan Ubay bin Khalaf, duduk di situ sekali dengan dia. Dan kalau dia tinggal sembahyang kerana kerajaannya atau kekuasaannya, sibuk dengan urusan pentadbiran kerajaannya, sibuk dengan pentadbiran kuasanya, maka Allah letak dia bersama-sama dengan Fir'aun yang Allah beri kepada dia kuasa kerajaan memerintah jadi raja. Tapi akhirnya sombong, bongkok Fir'aun, jadi besar diri dan akhirnya kufur kepada Allah. Sehingga mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ni di antara orang yang Allah laknat. Dan inilah juga yang akan menjadi ketua kepada golongan-golongan yang tak semayang. Yang tinggalkan salat kerana apa? Sibuk dengan urusan pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Penting semayang ni tuan-tuan. Kita nak buat apa pun pentadbiran urusan kerajaan, mesyuarat ke apa ke semayang. Ni kadang-kadang kita mesyuarat ni sampai semayang pun hujung waktu dah. Besar mana sangat mesyuarat benda hak kita bincang sehingga kita lewatkan semayang kadang-kadang sampai terbabas semayang. Kalaupun tuan pengurusi mesyuarat tadi semayang, hak ahli-ahli mesyuarat lain ni berlambak lagi tak semayang. Mereka lewat semayang, mereka lambat semayang kerana punca daripada kita. Maka kita nak kena duk jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Nak kempen ke, nak buat apa ke, lebih-lebih lagi bila dekat dengan musim pilihan raya ni, maka letakkan salat itu dalam keutamaan yang paling besar dalam kehidupan kita, agenda kita. Jangan kerana kita nak dahulukan urusan dunia, maka salat tadi kita lewat-lewatkan, abaikan, bahkan kadang-kadang sampai terlepas keluar daripada waktu. Besar kita nak kena tanggungjawab dan kita nak kena berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Dan kata dia, dalam syarah disebut kalaulah dia tinggalkan salat itu kerana harta bendanya, maka dia akan diletakkan bersama-sama dengan Qarun. Harta banyak, tanah banyak, belum datang pun banyak, dusun kebun pun banyak. Ni musim rian dah ni. Kalut nyuluh derian, jaga derian takut kawak curi. Kadang-kadang jaga subuh tak semayang. Kan? Bangkit-bangkit sedap pukul 7 lebih dah. Subuh habis dah. Dia bukan cara ke semayang dulu, cara pergi tengok derian dulu pun ada juga. Bukan semualah, contoh kita nak kata. Kan? Sibuk dengan urusan harta benda. Sampai kadang-kadang tak semayang. Maka Allah letak dia bersama-sama dengan Qarun. Orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia harta yang bertimbun-timbun, yang tak pernah diberikan kepada orang lain yang sebelum daripada dia. Tapi akhirnya dengan harta inilah dia dibinasakan oleh Allah karena menjadi manusia yang sombong dan takabur, akhirnya kufur kepada Allah. Dan kalaulah dia tinggalkan sembahyang kerana ketuanya, patuh taat kepada ketua, kepada bos, kan? Bos ajak mesyuarat sampai terlepas sembahyang pun tak apalah. Bos ajak buat kerja sampai tak sembahyang pun tak apalah. Bos ajak pergi kempen sampai tak sembahyang pun tak apalah. Maka dia akan diletakkan bersama-sama dengan Haman. Taat sungguh, patuh sungguh kat bos dia sampai tak semayang.
mata-mata kerana nak jaga kerja dan sebagainya. Jangan. Bos-bos juga, kita ada bos yang lebih besar daripada itu, Allah yang memerintahkan sembahyang. Nampak bos kita buat satu arahan kat kita sampai kita tak ada nak sembahyang, kita kena bantah pada ketika itu. Habaq ke dia, ni saya tak sembahyang lagi ni. Waktu dah masuk dah. Pada ketika itu, kita mestilah menyalahinya. Jangan sampai kita tinggal dan kita abaikan salat kerana kepatuhan kita kepada ketua kita, kepada bos kita. Tak boleh taat dah waktu tu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tak boleh kita taat patuh kepada makhluk kalau kepatuhan tadi akan menyebabkan kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada bos, taat kepada ketua, taat kepada sesama manusia ni selama mana? Selama mana dia tak suruh kita buat benda jahat. Selama mana kita tidak disuruh melakukan perkara yang menderhaka kepada Allah. Tapi kalau hak dia suruh tadi menyebabkan kita kena derhaka kepada Allah, maka tidak wajib kita taat pada ketika itu. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Maka Nabi SAW sebut sembahyang adalah cahaya. Maka orang yang tak sembahyang dalam kehidupan dia, maka dia tidak ada cahaya dalam kehidupan dia. Bahkan mati esok pun kuburnya, mahsyarnya tidak akan bercahaya yang akan menyuluh kehidupan dia di sana. Kemudian Nabi SAW sebut lagi dalam hadis, Nabi kata was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah burhan. Sama ada sedekah itu dalam bentuk sedekah yang wajib, zakat, atau sedekah itu adalah sedekah yang sunat. Sedekah Nabi kata menjadi dalil, burhan, keterangan, hujjah. Apa dia? Burhanun ala sidqi imanil mutasaddiq. Menjadi keterangan bukti terhadap ketelusan iman yang dimiliki oleh orang yang bersedekah tadi ni. Sebab dia kata apa? Wajhu dzalika annal mala mahbubun lin nafsi wa la yubadzilul mahbubu wa la yubadzilul mahbuba illa fi talabi ma huwa ahab. Sebab harta ni benda yang dikasihi oleh nafsu kita. Semua orang nak kepada harta, semua orang kasih kepada duit ringgit. Allah pun sebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul 'azim. Maknanya dah dihiasi dalam diri kita ni, dalam kehidupan kita ni, suka kepada benda-benda tu. Perempuannya, anak-anaknya, harta yang bertimbun-timbun daripada emas dan perak, kenderaan-kenderaannya yang cantik, kemudian kebun-kebun tanaman, binatang-binatang ternakan. Sememangnya itu sifat fitrah manusia. Dan kata dia di sini, maka orang yang ada harta, dia sayang harta dia, maka dia tidak akan membelanjakan hartanya semata-mata untuk diberikan kepada orang lain, melainkan dia hanya belanjakan harta ni kepada benda yang dia nak. Itu sifat manusia. Tapi orang yang sanggup memberikan sedekah, sama ada sedekah itu wajib atau sedekah itu sunat, maka orang ini orang yang telah membuktikan ketelusan iman dia. Ibadah kita ni tuan-tuan, kalau ibadat yang melibatkan batang tubuh, tenaga kita, setengah orang dia boleh buat, tak ada masalah. Semayang sebagai contoh, puasa tak kena bayar duit apa, kan? Sebab tu ada ibadat yang melibatkan tenaga tubuh badan. Semayang kita main semayang bukan kena bayar duit, bukan kena habis duit apa. Kut satu waktu main semayang kena bayar kat masjid RM5 dah. Puasa pun samalah, buatlah. Jadi orang boleh buat. Jadi bila ada ibadah yang menuntut kepada harta benda, contohnya seperti zakat. Ada orang yang boleh semayang, boleh puasa, tapi bila mai tang zakat ni dia slow.
Dia mula nak lari, nak mengelak dan sebagainya. Sebab dia sayang harta tadi ni. Kan? Sebab tu tak pelik. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lagi, dah wujud golongan ini. Golongan yang murtad. Yang mana golongan yang membezakan di antara sembahyang dengan zakat. Sembahyang okey boleh. Puasa pun buat dan sebagainya. Cuma zakat tak mahu keluar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi golongan ini. Berlakulah beberapa siri-siri peperangan dalam memerangi golongan-golongan yang membezakan kefarduan salat dengan kefarduan zakat. Sembahyang nak, zakat tak mau. Maka sebab itulah Nabi kata sedekah itu menjadi burhan. Yakni burhan, bukti, dalil ala sidqi imanil mutasaddiq. Atas benarnya iman yang dimiliki oleh seseorang yang bersedekah itu. Bukan senang. Kan? Kadang-kadang zakat perniagaan, zakat harta ni bukan sikit. Sekali bayar 10,000, 100,000, juta apa ada. Bukan senang nak beri pada orang 100,000, 10,000 ni. Kalau kita fikir balik, kita boleh buat macam-macam duit tu. Tapi tak oleh kerana iman tadilah. Maka dia tak sayang dah sebab dia tahu hak 100,000, hak 10,000 tu bukan lagi hak dia. Hak tu adalah hak orang lain yang wajib dia beri. Kalau dia makan yang haram. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu boleh menjadi hujjah bagi engkau atau menjadi hujjah ke atas engkau. Quran boleh jadi hujjah, yakni peguam bena kita di hadapan Allah. Juga boleh menjadi hujjah ke atas kita, yakni dengan makna boleh menjadi pendakwa raya ke atas kita kalau kita tak jaga dan kita tak buat sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran. Maka kata Nabi SAW yang bermaksud Quran boleh menjadi hujjah kebaikan bagi seseorang kalau seandainya seseorang itu mengikut apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Buat apa yang Quran suruh. Dan Quran juga boleh menjadi hujjah atas kejahatannya. Yakni mendakwa ia di hadapan Allah seandainya dia tidak mengikuti Al-Quran atau dia melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah Al-Quran. Inilah yang dimaksudkan sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayat daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada neneknya, daripada Nabi SAW, dia kata, hadis bermaksud bahawa pada hari kiamat kelak akan dirupakan Al-Quran itu sebagai seorang lelaki yang mendakwakan orang yang menanggungnya, yakni orang yang beriman kepadanya, kita semua, tetapi dia menyalahi perintahnya. Allah rupakan Al-Quran itu seumpama satu orang laki-laki, maka dia akan mendakwa orang-orang yang beriman, yang baca Quran, yang faham Quran, yang hafal Quran, yang mengajak Quran, tahu isi kandungan Quran, tahu apa yang Quran suruh, tahu apa yang Quran larang, tapi dia buat bercanggah dengan apa yang Quran suruh, bercanggah dengan apa yang Quran larang. Quran berkata dalam dakwaan dia kepada Allah, hai Tuhanku, engkau tanggungkan aku kepadanya, maka sejahatlah ia yang menanggung aku. Dilampawinya hukum-hukum aku, disia-siakannya segala farduku, dicerobohinya maksiatku, dan ditinggalkannya taat kepada aku. Dia dakwa depan Allah. Ya Allah, engkau berikan aku kepada fulan bin fulan. Engkau tanggungkan aku kepada dia. Maka dialah sejahat-jahat orang yang menanggung aku. Apa yang aku kata, semua dia tak buat. Hukum-hukum aku, dia langgar habis. Segala kefarduan aku, dia tinggal habis. Dia tak peduli. Segala apa yang aku larang, dia ceroboh, dia langgar. Segala apa yang aku suruh, dia tak buat. Dan dia tidak pernah mentaati segala perintah dan larangan aku, ya Allah. Dakwa Al-Quran di hadapan Allah disebabkan kita tak ikut dia. Maka Nabi kata,
Quran boleh jadi hujah yang akan membela kita di hadapan Allah, dan boleh jadi juga hujah yang akan mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila baca Quran, faham Quran, buat hak Quran suruh, tinggal yang Quran larang. Demikianlah didakwakannya. Kemudian Quran akan berkata pula kebaikan orang yang baik yang mengikut dia. Dia kata kepada Allah, wahai Tuhanku, bahawa orang ini, Fulan bin Fulan ini yang menanggung aku ini adalah orang yang memelihara hukum-hukum aku, beramal dengan tuntutan-tuntutan aku, menjauhi maksiat kepada aku serta mengikutiku. Fulan bin Fulan ni dia tanggung aku, dia baca aku, dia faham aku. Dialah sebaik-baik manusia yang menanggung aku ketika di dunia dahulu. Dia buat apa yang ku suruh. Dan segala perintah aku dia tak langgar, larangan aku dia tak langgar. Dia taat kepada apa yang aku suruh dan apa yang aku larang. Maka dia bela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik pembela yang kita nak dalam hidup kita di akhirat nanti. Maka pegang Quran, baca Quran, hak Quran suruh kita buat, hak Quran larang kita tinggal. Selamat hidup kita dunia dan juga akhirat. Muslimin muslimat hadirin yang dikasihi sekalian. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Berpagi-pagi sekalian manusia itu, maka ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Apa maksud dia? Setelah Nabi SAW menerangkan hal manusia, iaitu tiap-tiap manusia itu bangun pada waktu pagi. Ada yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Jadi kata Nabi, manusia ni ada dua jenis. Pertama, yang menjual diri dia kepada Allah dengan cara mengerjakan amal saleh. Maka dengan perbuatannya ini Allah merdekakan dia daripada kesengsaraan azab akhirat. Ada orang di kalangan kita yang bangkit pagi fikir nak buat baik. Kan? Tidur semalam lagi fikir dah, aku pagi esok jemaah di mana, lepas tu nak pergi makan di mana, kalau ada rezeki lebih sikit nak sedekah ke orang, lepas tu ada kuliah duha, lepas tu nak baca Quran, lepas tu nak mai Jumaat awal, lepas macam-macam. Ada orang yang macam tu fikir. Makna bangkit pagi ini fikir nak buat baik, fikir nak buat benda-benda kebajikan. Dan dia buat benda yang dia fikir tadi ni. Mari solat jemaah di masjid, duduk dengar kuliah, sat lagi pergi makan, kemudian boleh sedekah lebih kurang sikit sebanyak. Balik sat, kemudian sat lagi mai Jumaat pula, buka Quran, baca, tunggu tu imam dan maknanya ada yang jenis lagu tu. Fikir tiap-tiap hari apa kebaikan yang aku boleh buat. Maka orang ni orang yang fikir kebaikan dalam kehidupan dia tiap-tiap hari dan dia buat. Maka orang ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala merdekakannya daripada kesengsaraan azab akhirat, azab api neraka. Fikir nak buat baik tuan-tuan. Kan? Apa benda baik yang kita boleh buat? Ruang kebaikan yang kita boleh buat. Lebih-lebih lagi bila dah masuk umur pencen ni, komitmen kita pun tak ada apa dah. Masa kita banyak, buatlah kebaikan apa pun. Lebih-lebih lagi dengan semayang sunat kita, lebih-lebih lagi dengan Quran kita. Kan? Panjang masa. Yang kedua kata Nabi, ada juga golongan yang menjual dirinya kepada syaitan dan kepada hawa nafsu mengikut kehendaknya. Maka dengan usaha ini dia sendiri membinasakan diri dia. Bangkit pagi ini fikir nak buat jahat apa? Ataupun semalam nak tidur ni fikir dah, esok aku nak buat jahat apa pula? Hak siapa pula aku nak curi? Orang mana pula aku nak fitnah? Kan? Siapa pula aku nak pelaga supaya berkelahi di antara satu sama lain? Maruah siapa pula aku nak rosakkan dan sebagainya? Harta siapa pula aku nak ambil? Fikir lagu tu. Jual kehidupannya, habiskan umurnya pada kejahatan. Tidur malam fikir dah, bangkit-bangkit pagi tu buat jahat terus. Semayang apa pun dah nak main masjid dah sama sekali dah. Buat jahat dalam kehidupan. Maka orang inilah kata Nabi SAW, dia sendiri membinasakan dirinya
maka Allah tidak melepaskan dia daripada kesengsaraan dan azab akhirat. Jadi kita ni biar duduk dalam golongan pertama, jual diri kita kepada Allah, habiskan umur kita pada kebajikan, buat kebaikan. Nak tidur malam fikir pagi esok aku nak buat baik apa, bangkit pagi buat kebaikan yang banyak-banyak. Semua tu adalah untuk kita. Sebab tu ulama-ulama dulu bila kita baca dalam kisah-kisah kan, bila ada orang miskin yang mai kat dia, mai minta sedekah dan sebagainya, dia terima kasih. Dia terima kasih pada orang miskin tu. Pasal apa? Pasal kamu mari minta kat aku, kamu ambil daripada aku saham yang akan aku bawa pergi ke akhirat tanpa aku perlu memberi upah kepada kamu. Kita tak nampak lagu tu. Bila ada orang mai minta kat kita tu, kita bagi. Sebenarnya dia mari tu, dia minta kat kita tu, betul kita bagi duit kita. Tapi kita bagi duit kita tu sebenarnya seolah-olah kita mencarum untuk akhirat. Dia tolong ambil caruman kita bawa pergi ke akhirat tanpa kita perlu beri upah kepada dia. Itu besarnya pandangan persepsi ulama-ulama dulu nampak sampai terakhir. Kita kalau orang nak minta lagu tu, kita marah. Tak kerja lain minta ke orang, minta lah kat, nak bagi kat hari-hari. Marah. Sedangkan itulah apa yang dia minta tu sebenarnya, walaupun duit tu dia boleh guna untuk makan minum dia, tapi tak, sebenarnya dia ambil saham kita, caruman kita, simpanan kita untuk ke negeri akhirat yang akan kita makan di sana nanti. Maka hadis ni tuan-tuan memberi manfaat ataupun memberi panduan kepada kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sepotong hadis ini dapat kita amalkan dan dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita untuk menambah baik kualiti dan pahala kebajikan kita yang akan kita bawa pergi ke akhirat nanti insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum na minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.